terima kasih kepada para sahabat, member-member yang sudi setia dengan channel ini, The Ibnu Rijal. InsyaAllah pada malam ni saya nak kongsikan dengan tuan-tuan sebuah kejadian yang pernah menggemparkan sejarah dunia, iaitu sejarah pembunuhan Presiden Amerika Syarikat yang ke-16, iaitu Abraham Lincoln. Peristiwa pembunuhan Abraham Lincoln ini dia banyak mengundang pelbagai teori dan konspirasi. Pastinya tentang siapakah yang membunuh, kenapakah dibunuh beliau itu dan sebagainya. Tapi fakta yang menarik tentang Abraham Lincoln ini, dia merupakan satu orang presiden Amerika Syarikat yang berjanggut. Dan kalau tuan-tuan nak kenal dengan Abraham Lincoln ini, kalau tuan-tuan tengok gambar uh, Night in the Museum yang duduk atas yang patung batu besar tu, that's Abraham Lincoln. Yang mana Abraham Lincoln ini dia merupakan satu orang presiden yang mempunyai satu sosok yang menarik kalau kita lihat dari sudut kredibilitinya, riak wajahnya, yang saya kira satu orang presiden yang memiliki satu karisma kepemimpinan yang cukup baik. Abraham Lincoln merupakan presiden Amerika Syarikat yang ke-16 yang dia menjadi presiden daripada tahun 1861 sampai 1865. Sebelumnya kemerdekaan Amerika Syarikat berlaku pada bulan Julai 1776, yang tertera pada duit mereka itu. Jadi saya nak pergi perbincangan pada malam ini tentang pembunuhan Presiden Lincoln yang berlaku pada 14 April 1865. Kalau kita dapat lihat pola politik di Amerika Syarikat pada ketika itu masih lagi disebabkan dengan kehambaan, dengan tentang perang saudara dan sebagainya, maka Abraham Lincoln inilah antara tokoh, antara wira yang disebut-sebut dalam sejarah yang menyelamatkan Amerika Syarikat daripada sistem perhambaan. Kalau kita dapat patah balik masa, apa yang membuatkan teori ataupun kisah pembunuhan Abraham Lincoln ini begitu menarik? Kerana Abraham Lincoln menyebutkan dalam catatan beliau, ini sebelum dia mati lah, of course, sebelum dia mati kan, gelak sikit. Nak buat juga, nak tekan juga. Disebutkan oleh Abraham Lincoln, dia menceritakan dalam diari dia tentang mimpi yang Lincoln alami 10 hari sebelum dia mati. Dibunuh, ditembak. Lincoln mati ditembak dengan jarak dekat oleh satu orang lelaki, Wilkes Booth nama dia. Saya tak tahu nak bunyi macam mana. John Wilkes Booth, Wilkes Booth, Booth, Booth itu kan. Baik. Lincoln menceritakan dalam diary dia, dia kata satu ketika tu dia mimpi dia berjalan seorang dekat White House, ialah White House, kediaman Presiden Amerika Syarikat. Of course lah, White House tu dia berkembang dan dia segah sekarang lah, bukan seperti itulah, tapi pokoknya adalah dia bermimpi satu malam tu dia berjalan di kawasan sayap timur White House seorang diri, dan dia rasa janggal bila mana melihat White House ketika waktu malam itu dalam mimpi dia begitu sunyi. Kemudian kata Lincoln, dia jadi bunyi pada. Kata Lincoln, Lincoln macam tu. Sekejap sikit. Testing. Patah balik yang ni. Saya nak cerita mimpi Lincoln tu, saya nak bagi bunyi bergema sikit, saya try. Lincoln menceritakan dalam mimpi dia. Kata Lincoln, dia berjalan dia melihat dalam mimpi dia berjalan di waktu malam dekat White House itu, di ruangan timur White House, dan dia merasa sangat pelik. Kenapakah White House malam tu begitu sunyi, tak ada siapa-siapa. Kemudian dia berjalan seorang-seorang mencari orang kan di dalam White House yang sunyi itu, di halaman White House. Tiba-tiba dia mendapati satu mayat terkujur yang telah pun dibaluti mayat itu ataupun dipersiapkan mayat itu dengan persiapan cara orang putih lah untuk dikebumikan. Kemudian di sebelah, dia tak nampak muka mayat tu. Kemudian terdapat satu orang lelaki di sebelah mayat itu menangis. Maka Lincoln bertanyakan kepada dia, kenapa awak menangis? Mayat siapakah ini? Maka kata lelaki itu, ini adalah mayat Presiden Amerika yang dibunuh oleh orang-orang yang tak puas hati dengan dia. Maka Lincoln terjaga.
Lincoln terjaga daripada mimpi dia itu, dan dia dia menulis catatan tentang mimpi dia itu 10 hari sebelum dia mati. Maka kata Lincoln, dia masih diigau oleh mimpi tersebut sampai kehidupan dia jadi sangat takut, dia nak pergi mana-mana pun dia jadi seriau macam tu. Satu. Ya, kemudian tuan-tuan, peristiwa kematian Lincoln ini dia berlaku pada 14 April tahun saya sebut tadi bila 1865. 14 April. Yang mana dia dibunuh dekat tempat teater, saya terlupa nama teater tu di mana. Nanti saya catatkan di bawah ni lah. Lincoln menonton teater, ditemani oleh seorang pengawal, kemudian dia dibunuh oleh salah seorang pelakon teater, John Wilkes Booth itu, yang merupakan disebutkan dalam sejarah merupakan satu orang yang penyokong kepada tentera persekutuan, tapi dia mengalami penyakit mental. Kemudian dia memilih untuk membunuh Lincoln dalam jarak dekat, tembak dalam jarak dekat, dan tembakan itu dipilih oleh Booth untuk menembak Lincoln ketika mana teater itu dalam keadaan orang bergelak ramai-ramai. So tak perasan maka Lincoln mati ditembak di situ. Kemudian Booth ditangkap. 12 hari selepas tu dia dihukum tembak sampai mati, dihukum mati. Tapi ada teori lah yang mengatakan sebenarnya Bush tak mati pun, sebab Bush tak dibicarakan di mahkamah awam, tetapi dibicarakan di mahkamah, orang kata apa ni, mahkamah swasta kerajaan. Silap sebut kena gelak sikit lah. Mahkamah tentera. Yang menarik tentang pembunuhan ini kenapa? Yang pertamanya sebab mimpi tu. Saya akan contohkan tentang saya nak cerita kronologi dulu. Dia ditembak. Kemudian kenapa berlaku? Ada orang mengaitkan beberapa teori lah yang mengatakan yang pertamanya adalah teori Lincoln ini sendiri dibunuh oleh gerakan yang gelap golongan Yahudi, iaitu Rothschild and the Gang, kerana beberapa dasar yang dibuat oleh Lincoln itu sendiri tidak menguntungkan para pemodal, para banker Yahudi, khususnya Nathan Rothschild. Kerana apa yang telah dibuat oleh Rothschild dekat Britain dengan menumbuhkan bank, mereka telah berjaya buat di Amerika Syarikat sebenarnya. Kalau tuan-tuan baca dalam sejarah Amerika Syarikat, mereka telah menghantar 2 orang yang untuk membuka bank di Amerika Syarikat, iaitu Alexander Hamilton dengan apa nama seorang lagi tu? Alexander Hamilton dengan satu orang lagi tu. Bukan Philip Morris. Ni moyang dia apa? Kalau Morris, tapi ada satu nama depan tu. Morris lah. Morris. Morris dengan Alexander Hamilton untuk buka bank dekat Amerika Syarikat. Kemudian ketika itu saya ingat Thomas Jefferson pernah hantar surat kepada John Adams, antara orang-orang penting di Amerika Syarikat ketika itu, mengatakan kena hati-hati dengan orang Yahudi ni, kerana permainan mereka begitu licik. Mereka telah mendominasi sesebuah negara itu dengan kuasa wang. Maka itu yang menyebabkan ketika itu John Adams dan beberapa golongan pemimpin di Amerika Syarikat di bawah kesatuan geng-geng Lincoln ini berhati-hati dan tidak mesra orang Yahudi. Sebab tu kita menyatakan, sebab tu ada teori menyatakan pembunuhan Lincoln ini dibuat oleh orang Yahudi. Bahkan dasar penghapusan perhambaan yang dibuat oleh Lincoln itu telah menyebabkan tauke-tauke, para bangsawan Yahudi dekat Amerika ketika itu tak puas hati. Golongan Jesuit yang sangat tak puas hati dengan dasar yang dibuat oleh Lincoln ini, yang untuk menghapuskan perhambaan dan untuk menamatkan perang saudara. Saya bagi pemisalan yang mudah lah. Selagi mana berlaku perang, maka bank-bank milik Yahudi ini akan sentiasa beroperasi dan menawarkan pinjaman dan meletakkan bunga yang tinggi. Maka akan terikatlah kerajaan Amerika Syarikat itu dengan kebergantungan hutang kepada bank-bank Yahudi selamanya. Itu yang Rothschild nak. Itu yang orang yang masuk Amerika wakil daripada bank Rothschild di Amerika Syarikat, Alexander Hamilton dengan Morris itu buat. Dan ini yang disedari oleh Abraham Lincoln dan 3-4 orang kementerian dia. Sebab itu mereka nak menyekat pengaruh kuasa wang dalam bank di Amerika Syarikat, pengaruh orang Yahudi dalam kuasa wang di bank Amerika Syarikat. Kerana itu mereka menamatkan perang saudara yang menyebabkan bank tak boleh menawarkan pinjaman kepada kerajaan untuk membeli senjata dan sebagainya. Kemudian menghapuskan pula penghambaan agar golongan-golongan orang dilihat biasa dan boleh kembali bekerja seperti biasa. Tidak orang boleh mengaut keuntungan di atas kesusahan orang lain. Maka ini, apa yang Lincoln buat ini, dia telah mengancam
golongan-golongan yang pertama golongan Yahudi, pemodal-pemodal Yahudi. Yang keduanya Lincoln telah mengancam golongan-golongan orang kata golongan-golongan elit, golongan-golongan bangsawan yang menghitung untung atas kesusahan orang lain. Maka Abraham Lincoln ini menjadi hero yang dekat di hati rakyat bawahan tetapi tidak disenangi oleh golongan elit dan bangsawan. Maka di sana menerbitkan satu teori, apakah kemungkinan Lincoln ini dibunuh oleh orang dalam kalangan dia sendiri, orang dalam kalangan orang bangsawan, ataupun dibunuh oleh orang Yahudi, ataupun siapakah apa nama dia tadi tu, Wilkes Booth yang membunuh itu, adakah dia itu salah seorang daripada golongan bangsawan sedangkan dia itu seorang pelakon teater yang ada masalah mental. Baik, maka teori ini berkembang. uh, Abraham Lincoln dibunuh pada 14 April tahun 1856, 18 sorry saya sebut tadi 61 sampai 65, 1865, tapi dia mati pada 15 April keesokan harinya. Dan muncul teori lah mengatakan mungkin dalam kalangan Lincoln sendiri yang bunuh Lincoln sebab malam tu Lincoln seorang saja yang jadi guard dia, yang menemani Lincoln masa tu di teater. Namun teori itu dipatahkan oleh kehujahan beberapa orang sarjana sejarah yang mengatakan memang Lincoln begitu peribadi dia. Dia tak suka ramai-ramai guard. Dia tak suka secret service dan sebagainya. Dia prefer seorang dua cukup lah yang jadi bodyguard dia. Sebab Lincoln dia mesra dengan orang kebanyakan, orang bawahan. Jadi teori itu dipatahkan. Namun yang menarik adalah di peringkat awalnya setelah kematian Lincoln ini, isteri Lincoln sendiri, saya tak ingat nama dia, dia sendiri menyokong satu teori yang mengatakan orang yang berkepentingan untuk membunuh Lincoln ini sendiri adalah tak lain dan tak bukan dia punya wakil presiden. Apa Johnson nama dia? Johnson lah. Kalau saya baca saya sebut sebagai Johnson. Tapi dia ada satu nama lain. Apa nama? Tak apa. Tapi saya baca Johnson lah. Tapi orang putih ni ada dua perkataan. Andrew Johnson itu wakil presiden. So banyak yang menyetujui bahawa lelaki yang menjadi dalang pembunuhan Lincoln ini adalah tak lain dan tak bukan adalah wakil kepada Lincoln sendiri, iaitu Andrew Johnson. Andrew Johnson ini ada motif untuk kalau berlaku pembunuhan kerana bila mana Lincoln mati, Andrew Johnson ini akan naik. Dan beberapa minggu ataupun bulan sebelum Lincoln mati dibunuh, Lincoln pernah memalukan Andrew Johnson dekat satu majlis yang mana bukan Lincoln memalukan dia, tetapi sebenarnya dia memalukan diri sendiri, di mana Andrew Johnson ini dia mabuk dan dalam majlis kerajaan dan dia bercakap benda-benda yang bukan-bukan, jadi sampai jatuh kredibiliti dia sebagai satu orang wakil presiden. Maka Abraham Lincoln halau dia keluar dalam majlis itu. Maka mungkin itu menanamkan perasaan dendam dan geram Andrew Johnson terhadap Lincoln. Bahkan teori ini dikuatkan lagi bila mana mereka menjumpai satu surat oleh Wilkes Booth ini kepada Andrew Johnson dekat lobi hotel Andrew Johnson 7 jam sebelum Lincoln dibunuh. Pada malam 14 April itu, ketika mana Lincoln pergi ke teater untuk menonton teater itu, Andrew Johnson menginap di sebuah hotel. 7 jam sebelum kematian itu, kelihatan Booth pergi ke hotel yang didiami oleh Andrew Johnson. Tetapi mereka tak ada bukti lah. Tak ada, orang kata apa, prima facie ke? Tak ada sabitan yang menunjukkan mereka bertemu. Tetapi ditemui satu surat dekat peti lobi hotel itu, yang ditulis surat itu ditujukan ke bilik Andrew Johnson. Surat itu daripada Wilkes Booth yang mengatakan, apa khabar, maaf mengganggu kamu sibuk ataupun tidak. Lebih kurang macam tu lah surat itu. Tebisan nota itu ditemui dekat peti mail yang ditujukan ke bilik Andrew Johnson. Maka itu menjadi bukti utama untuk mengaitkan mungkinkah berlaku perancangan Andrew Johnson untuk mengupah Wilkes Booth ini untuk menembak mati Abraham Lincoln. Dan ramai yang menyokong teori itu. Bahkan keluar di dada akhbar yang menyatakan dalang utama pembunuhan ini adalah Andrew Johnson. Sebab Andrew Johnson akan mengambil keuntungan, kelebihan dengan matinya Abraham Lincoln. Namun kita jangan lupa ada dua lagi pihak yang akan menghitung untung dengan kematian Lincoln, iaitu golongan pemodal Yahudi, banker Yahudi dan golongan Jesuit, tuan-tuan tanah yang kaya-kaya ni. Maka teori itu berlegar dan terkenal dan dominan dalam tempoh yang lama di Amerika Syarikat, sampailah mereka menemui diary
Wilkes Booth ini, yang mana bila mereka semak dalam diary itu ada 18 muka surat yang hilang. Uh, uh, ini disebut dalam filem. Saya tak kata filem ini sebagai rujukan, tapi filem ini mengambil sejarah ini juga. Tapi dalam filem sebut satu muka surat. Sedangkan dalam faktanya 18 muka surat daripada diary Wilkes Booth ini yang hilang. Okay. Seolah-olah macam ada orang lain buat. Maka bila proses penyiasatan ini berlaku dalam tempoh yang lama, maka rupanya 18 missing pages muka surat yang hilang daripada diary Wilkes Booth itu ditemui di atas loteng rumah satu orang lelaki nama dia Edwin Stanton. Edwin Stanton ni tuan-tuan, Edwin Stanton ni dia adalah setiausaha, bukan setiausaha politik, tapi one of setiausaha yang terdekat dengan Abraham Lincoln. Stanton ni, Edwin Stanton ni, rupanya 18 missing pages of diary Wilkes Booth ini dikoyak dan ditemui diary itu dalam sebuah beg di atas loteng rumah Edwin Stanton beberapa tahun lepas tu. Maka ketika penemuan itu menyebabkan teori itu berubah. Maka dikatakan kemungkinan Stanton inilah yang merancang. Kerana Stanton ini dia antara orang yang pro kepada peperangan. Dia tak mau pendamaian. Dia tak ngam dengan bos dia. Tapi dia nak selamatkan diri dia. Dia jadikan Andrew Johnson itu sebagai scapegoat. Mana mungkin Wilkes Booth ini kalau dia pakat dengan Andrew Johnson, sengaja-sengaja dia nak letak surat letak dekat mailbox agar orang boleh tahu benda tu. Seolah-olah memang perangkap nak jadikan Andrew Johnson itu kambing hitam. Sebab beberapa hari sebelum tu Andrew Johnson juga pernah ada masalah dengan Lincoln, menyebabkan orang akan tuduh Andrew Johnson. Maka Edwin Stanton yang merupakan setiausaha kepada Lincoln ini akan jadi bebas dan terlepas. Maka ketika itu teori sudah beralih kepada Edwin Stanton ini. Dan dikatakan dalam sejarah menyebutkan perbicaraan terhadap Wilkes Booth ini hanya diketahui oleh pihak tentera sebab dia mahkamah tentera, dan yang mengetahui rahsia apa yang berlaku sepanjang proses perbicaraan itu adalah tak lain dan tak bukan Edwin Stanton ini. Sebab tu ada teori yang mengatakan Wilkes Booth ini sebenarnya tak ditembak mati pun. Dia diterbangkan ke tempat lain dan dipelihara oleh golongan-golongan Rothschild dengan kekayaan Rothschild itu, dan dia mati di Britain. Wallahu ta'ala alam lah. Tapi nak bagi tahu apa, begitulah kelicikan politik yang berlaku di Amerika Syarikat. Sejak penemuan mereka pada tahun 1776 itu, sebenarnya dia berlaku proses yang cukup panjang yang akhirnya Amerika Syarikat itu diubahkan mereka itu menjadi sebuah negara Yahudi lah hari ini, kita boleh katakan begitu. Sedangkan asalnya itu dia bukan begitu demikian. Kalau kita baca dalam kalau laju pula dah. Kalau kita baca dalam sejarah Islam, Imam Syafi'i pernah menyebutkan tentang benua Amerika ini. Imam Syafi'i menyebutkan bagaimana satu benua yang cross laut daripada Andalus. Kalau tuan-tuan tengok peta, Andalus, Spain di sini, kalau cross laut itu Amerika Syarikat lah. Mexico ketika itu tanah Amerika lah. Di sana ada sebuah bangsa yang baik, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sopan, baik tuturnya, akhlaknya elok. Imam Syafi'i menyebutkan tentang bangsa Amerika Syarikat ini. Tapi mungkin bukan bangsa Amerika. Mungkin penduduk asal yang mendiami negeri itu mungkin Red Indian. Wallahu taala alam. Disebut ini teori yang panjang, tapi benua ini didiami oleh orang baik-baik. Namun akhirnya dijadikan port sebagai pusat kejahatan dunia sekarang. Itulah yang berlaku di Amerika Syarikat sampai ke hari inilah. Kemungkinan besar kota ini dulu di pulau bumi ini dulu adalah bumi orang baik. Kenapa saya berani mengatakan benda ini? Kerana yang pertama, atas tulisan Imam Syafi'i tersebut, tuan-tuan boleh refer dalam kajian-kajian sejarah, memang banyak menyebutkan kajian ini. Tapi yang menarik lagi sebab Amerika Syarikat adalah antara negara kafir yang kaya dengan minyak. Tuan-tuan boleh lihat kekayaan minyak itu berada di Texas. Hampir mustahil sebuah negara yang anti dengan Islam, yang Tuhan kurniakan mereka dengan minyak yang banyak. Bukan sekadar tak ada, hampir mustahil. Mostly minyak itu Tuhan izinkan mengalir di bawah negara-negara Islam. Negara yang bukan Islam pun ada, bukan tak ada, tapi tak sebanyak negara Islam. Tapi yang ada yang banyak yang bukan negara Islam ini adalah Amerika Syarikat. Bahkan Amerika Syarikat bukan sekadar bukan negara Islam, bahkan memusuhi Islam, harbi. Mana mungkin mereka ada simpanan minyak sebanyak itu? Kemungkinan bumi asal itu adalah bumi asal orang Islam, seperti mana kata Imam Syafi'i dalam kitab. Saya lupa nama kitab tu, tapi memang disebutkan dalam kajian sejarah, memang banyak dikutkan. Tuan-tuan boleh cari tentang nuklear Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i tak sebutkan Amerika. Imam Syafi'i kata sebuah benua, sebuah tempat seberang laut ini, seberang laut Andalus. Tuan-tuan boleh kaji.
Jadi itulah polemik serta Amerika yang menarik. Lincoln mati dibunuh. Kemudian nanti kita akan baca sejarah tentang pembunuhan Kennedy, juga menarik. Kerana Kennedy juga antara presiden yang dia tak pro kepada peperangan, yang tak menguntungkan pemodal-pemodal banker-banker Yahudi, yang tidak menyokong kepada golongan-golongan elit dan sebagainya. Dan Kennedy juga satu dua hari sebelum pembunuhan beliau agak janggal kelihatan sikap dan sifat Kennedy itu. Seperti mana sifat dan sikap Abraham Lincoln sebelum mana dia meninggal. Apakah benar mimpi Abraham Lincoln itu, ataupun itu sebagai signal isyarat Abraham Lincoln kepada dunia yang mana dia sedang dalam bahaya dan diancam oleh Yahudi? Mana mungkin orang, tak tahulah, bagi saya, kalau dia nak kata dia akan dibunuh 10 hari lepas tu, sebelum tu dia bermimpi Abraham Lincoln bukan Saidina Osman. Tapi apakah benar mimpi itu, ataupun itu hanya sekadar satira, ataupun sekadar orang kata apa, signal, kiasan yang Lincoln cuba bagi kepada masyarakat dunia, please save me, selamatkan saya dalam bahaya. Wallahu ta'ala alam. Sama-sama kita fikirkan apakah puncanya. Mudah-mudahan mendatangkan fikiran dan menambahkan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.